Wangi macam duduk di mana. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca seorang ahli syair. Sampai kat situ kita sebut seorang ahli syair berkata dalam mensifatkan dunia ini dengan kita malam ni kita nak tahu sifat dunia yang kita duduki ini. Dengan katanya, unzur ilal atlali kaifa taghayyarat min ba'di sakiniha wa kaifa tanakkarat. Cubalah engkau lihat pada runtuhan rumah yang telah ditinggalkan oleh penghuninya, betapa ia kelihatan gersang dan sudah tidak lagi dipedulikan lagi. Nanti dunia akan runtuh, kita akan tinggalkan dunia ini, dan kita pun takkan peduli dengan dunia ini. Tak ada apa yang ada. Dunia ni ada beberapa tempat dalam dunia yang dulu jadi pekan, kemudian orang tinggalkan. Duk elok ni nampak tu boleh duduk ke, tentu orang tinggalkan. Ada dalam dunia ni. Ada dengan sebab-sebabnya lah. Tapi dunia ni sendiri kita akan tinggalkan nanti. Yang kita sayang, dia akan boleh berubah sekelip mata, dan dia jadi orang kata padang jarak, padang terkukur. Dia begitu lah dia berbahasa dia. Kemudian sahabal bala'u adhyalahu birusumiha fatasaqatat ahjaruha wa takassarat. Semua sudah binasa dan yang tinggal hanya puing-puingnya. Puing-puingnya maknanya bekas-bekasnya sahaja, jejak kesan dia sahaja. Batu batanya jatuh berselerak dan berhamburan. Apa nama ni, dunia ini. Satu masa nanti apabila dia binasa. Kemudian wa madat jama'atu ahliha lisabilihim wa taghayyabat akhbaruhum wa tanakkarat. Para penghuninya telah lama pergi untuk menemui balasan. Penghuninya pergi tang lain. Maknanya penghuni dunia ini nanti kita lah penghuni dunia akan pergi tang lain, tinggal dunia. Berita tentang mereka sudah lama tidak terdengar, bahkan orang sudah tak pedulikan lagi dengan cerita mereka. Mereka tak akan ditinggalkan dah. Dunia ni orang tak peduli dengan cerita-cerita yang ada di dunia. Lantak bila yang penting sekarang aku nak selamat. Kalau kata besok kita di akhirat, yang penting aku nak selamat di akhirat. Lamma nazartu tafakkuran li diyarihim sahhat jufudi abaratan wa tahaddarat. Bila ku lihat dan ku fikirkan keadaan ini, mesti air mataku mengalir membasahi pipiku. Bila kita teringat, bila kita fikir, bila kita renung akan berlaku semua ini, dunia akan jadi kiamat, akan hancur lebur, akan runtuh, penghuninya akan lari meninggalkan bumi. Tak ada lah, maksudnya semua akan pergi ke akhirat. Maka bila teringat keadaan tu, maka mengalir air pipi. Maknanya dia antara yang dia ingat waktu tu apa dia? Dia fikir macam mana keadaan diriku sendiri. Kita fikir tak? Pernah tak kita fikir duduk saja-saja, duduk fikir macam manalah esok bila aku mati nanti. Bila dah dunia dah tak ada, apa akan jadi kepada diriku ini? Bisa fikir tak? Tu kena fikir selalu, kena renung selalu. Baru kita akan tengok, nampak kekurangan kita, dan kita akan usaha
berusaha untuk beramal soleh. Tak tanggung-tanggung kita duduk. Kadang duduk termenung tu bukan termenung apa-apa, duduk saja, tak teringat apa dah. Dah. Duduk tengok pokok bergoyang. Kan? Duduk tengok orang, ramai orang ni no. Takat tu je lah. Tak ada orang ni no. Kereta tu duduk lagu tu lah. Habis dia duduk tengok orang banyak. Tak tengok dalam diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu tidakkah kamu melihat apa yang ada? Lihat apa? Macam-macam lah yang kita boleh renung kepada diri kita sendiri. Baik. Kemudian law kuntu aqilu ma afaqtu minal buka hasbi hunaka wa muqlati ma absarat. Seandainya aku benar-benar memiliki akal yang sempurna, sudah tentu aku akan terus menangis. Itu akal yang sempurna ni maknanya bijak. Orang yang bijak. Dalam hadis sebut macam mana? Al-kayyisu man dana nafsa. Orang yang beruntung, orang yang bijak ialah orang yang dia menghitung diri dia. Wa amila lima ba'dal maut, dan beramal selepas mati. Itu orang yang bijak. Orang yang bodoh, kita kata orang yang dia tak fikir tentang apa yang akan berlaku pada diri dia lepas dia mati nanti. Dia kira duk fikir nak membangunkan, nak menghidupkan, nak menseronok-seronok ya. Nak seronok-seronok di dunia. Itu orang sebenarnya orang bodoh. Walaupun kita di dunia ni orang kata kita yang bodoh, tak usaha untuk dunia. Itu biar pergilah kita katakan. Persepsi antara kita akan berbeza. Sebab cara pandang yang berbeza, mungkin ilmu yang berbeza dan sebagainya. Jadi kita jadi orang cerdik ke orang bodoh? Cerdik Bila cerdik, kita kena siap siaga daripada la ni untuk kita siapkan bekalan ke akhirat nanti. Sudah tentu aku akan terus menangis. Kalau dia fikir tu kita teriak. Nabi kata, kalau hampa tahu apa yang aku tahu, lau ta'lamuna ma a'lam, kamu akan gelak sikit teriak banyak, ataupun teriak banyak gelak sikit. Boleh kuah sama kan, kali ya kan. Jadi boleh tak kita jadi macam tu? Kan? Berapa hari dalam seminggu, berapa hari kita teriak? Dalam sehari ada tak kita teriak? Dalam 2 hari ada tak kita teriak? Lepas tu tanya pula, teriak pasal apa? Teriak terkapit pintu ke jari? Itu tak kira. Teriak sakit pasal nyamuk ketit. Tak jadi. Takkan teriak pun, ketit pun. Cukuplah keadaan itu memberi nasihat kepadaku, dan cukuplah mataku mengambil iktibar daripada apa yang sedang dilihatnya. Yang kita boleh tengok ialah setiap hari ada saja orang yang pergi meninggalkan kita lebih dahulu daripada kita. Kadang-kadang bukan siapa, ahli keluarga kita sendiri. Kadang-kadang mungkin saudara jauh kita. Kadang-kadang sahabat andai kita. Kadang-kadang kita baca dalam WhatsApp, kadang-kadang kita baca dalam Su'abak. Orang ni ada lagi baca Su'abak kali ni. Orang baca Su'abak pun dalam handset je lah. Kan? Dan macam-macam lah kita dengar pengkhabaran daripada orang. Adakah kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku kepada diri kita sendiri ataupun orang yang berada di sekeliling kita? Apa yang berlaku di sekeliling kita? Nasabat lana dunya zakharifa husniha makran bina wa khadi'atan ma fatarat. Sebenarnya dunia ini telah memerangkap kita dengan perhiasannya. Kita ni terperangkap bila tengok dunia ni indah belaka. Nampak indah-indah, seronok-seronok tengok. Dan kita mula nak berkhayal. Tengok dalam YouTube orang pakai kereta besar, kita pun tengok kereta besar dalam YouTube tu. Seronok kalau aku ni kereta besar. Duk bayang, macam mana kereta besar. Ataupun duk tengok orang dalam rumah kereta besar, rumah besar, dia pun duk bayang, kalau rumah aku besar tu dia kata macam mana.
Cerita Piramli ada banyak cerita lagu tu. Alibaba contohnya kan. Alibaba apa? Alibaba. Alibaba kan. Ada yang lepas Alibaba itu lain kan. Alibaba. Bila dia dapat harta, dia ambil daripada gua tu, Semarinsing Mata Kaji. Dia balik, dia berlatih macam mana nak jadi orang kaya. Cara jalan. Lagu ni, tak boleh. Boleh ikut tu lah, saya ingat lama dah tengok cerita Piramli. Tapi macam tu lah. Jadi dia berasa macam kena beragak kaya lah. Kaya dah lah ni, orang kaya baru. Jadi kita ni terperangkap dengan perhiasan dunia sehingga melalaikan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki kecekapan yang luar biasa dalam menipu dan memutarbelitkan kenyataan. Dunia ini sendiri sebenarnya bijak untuk memperdayakan kita. Dicampur lagi dengan was-was syaitan. Syaitan sekali main duk bisik kita dengan dunia yang menipu kita. Akhirnya kita tertipu. Bukan takat tipah saja tertipu. Semua orang tertipu. Dalam lagu tipah tertipu kan. Tipah tertipu, tipu, tertipah. Tipah tertipu lagi. Lah ni bukan takat tipah. Maklum tertipu, maklum tertipu lagi. Kadang-kadang orang tu kena mohon sampai 2-3 kali. Kena dah mohon kali teratur gak. Nanti kena mohon lagi. Teratur lah kata-kata. Mudahnya kita diperdaya. Aku terpedaya, terkecewa dari kerana mata. Itu tertipu dengan wanita yang mempunyai kuasa. Aku tergoda. Bisa lebih kurang lagu tu kan. Dari kerana mata. Kerana mata ya, jatuh tersungkur di pintu syurga. Wahya allati lam tahlu qattu lidha'iqin illa taghayyara ta'muha wa tamarrarat. Bila ia pernah memberi sedikit kemanisan kepada penggemarnya, kadang dunia tu bagi sikit, dia berasa syok dengan sikit tersebut. Pasti selepas itu ia akan merangkapnya dengan kepahitan. Duk syok, jadi kita duk kuih besar, kuih banyak, kuih nak, kuih tamak, akhirnya kita rugi. Kan? Rugi. Banyak jadi macam ni. Kadang-kadang dalam saham kan dia boleh RM10. Lepas tu tak apa, aku main lagi. Banyak belanja, judilah jenis-jenis macam ni. Belanja lalai kali, rugi terus. Habis semua. Berapa orang yang dah bankrupt? Berapa orang yang hutang pun tak dapat nak bayar? Kan? Punyalah ramai. Dan tambah waktu PKP ni tu dia. Kan? Masa nak berhutang dulu seronoklah pasal kita boleh bermewah-mewahan. Seronok tapi lepas tu teruk kan nak bayar hutang. Kan? Bayar hutang. Tak kira lah apa pun. Beli rumah, beli motor, beli kereta. Waktu beli kereta tu syok. Test drive, naik bawa laju no. Cukup bulan, cukup kilometer dah kena pergi servis. Sebih kalau setakat 2-3 ringgit tak apa. 500, 600 kadang-kadang. Saya baru ni 2-3 hari lepas 700 pergi duit aku. Tapi bila fikir dunia semua ni tak heran esok tak apa. Ya Allah, tu pun nak kereta besar lagi. Nak kereta besar lagi supaya kita nak kesenangan tersebut. Tapi kadang-kadang kekayaan itu sebenarnya memusnahkan kita. Kekayaan tu memusnahkan kita. Jadi kena berhati-hati lebih dengan kekayaan yang dimiliki jika memiliki kekayaan. Baik. Jadi jangan kita terperangkap dengan dunia yang kita ada di dalamnya sekarang.
Baik, khadda'atun bijamaliha in aqbalat, fajja'atun bizawaliha in adbarat. Itulah dunia yang sangat pandai menipu dengan keindahannya. Apabila ia datang dengan kegembiraan, yalah, bila nak mai tu awal-awal tu penuh dengan pujukan, penuh dengan kata-kata manis, bagaikan menanam tebu di bibir. Betul tak? Kan? Waktu tu macam-macam dia kata. Oh baguslah, syok lah, orang-orang hamil nak berniaga dengan kita kan. Dia main kata, main ni aku barang aku jual ni, ambil tengok, anak beli bagi duit. Oh sudah. Ada tu. Mana ada lagu tu, saya seorang ikut dah. Bagi saya pun nak tengok duit apa, entah duit berapa ringgit. Betul tanya sendiri. Lagu tu senang. Ni waktu nak menega tu, ya Rabbi, lembut tulang dari lidah. Kan? Bila dah boleh kat dia pergi tak tahu ke mana. Kan? Tu yang duk berlaku. Siapa biasa kena tu angkat tangan. Angkat pun tak berani. Mula-mula syok saya tengok. Wow. Wow, syok kan. Wow. Tak kira lah wow ke wi ke, wu ke. Apabila dia datang seronok ni, kalau dalam TV tu tunjuk, tengok semua boleh jadi ni, benda ni boleh jadi macam-macam, boleh buat macam-macam ni. Oh, syok, tak kira kita pun apa lagi, order beli. Sampai rumah tak buat apa pun. Tu pun buat tak jadi pun. Tu mula nak marah. Tu baru kali pertama. Besok ni ada lagi, beli pula, kena lagi. Berapa kali tu kena. Baik, apabila ia datang dengan kegembiraan, maka pasti kegembiraan itu akan dibayar dengan kesusahan. Nak seronok tera mana? Jadi apa pun kita, kalau kita nak seronok pun teringat, ingat ia akan datang kesusahan. Akan kita kena fikir panjang lah kata, kena beringat. Jangan duk syok sangat. Dia saja kadang-kadang nak layok depan kita. Dah boleh, kita yang rugi nanti ni. Baik. Wahabatun sallabatun lihibatiha, tallabatun li kharabi ma qad ammarat. Dunia memang pandai memberi, namun ia pasti akan menarik semula pemberiannya itu. Maknanya ada harga yang kita nak kena bayar dengan apa yang kita ambil daripada dunia. Dia takkan bagi kita dengan mudah macam tu. Dan bila ia membangunkan suatu tempat, maka sudah pasti pada suatu masa yang akan datang, tempat itu akan dihancurkannya semula. Macam tu dunia. Sebab memang dunia dia tidak sempurna, dia fana, dia akan binasa. Itu hakikat dunia. Apa pun yang ada pada kita. Wa idza banat amran li sahibi tharwatin nasabat majaniqaha alaihi fadammarat. Apabila dunia membangunkan suatu perkara bagi seseorang, maka pada masa yang sama sebenarnya ia telah memasangkan satu perangkap yang akan menghancurkannya pada suatu masa yang akan datang. Dahsyat macam tu. Jadi cerita dia, kita tadi kita nak kena beringat. Bila dunia tu mai kat kita kena beringat. Boleh jadi satu hari dia akan tarik balik daripada diri kita, habis tak ada apa. Dan berkata pula seorang ahli syair yang lain, wa man yahmadid dunya li'aishin yasurruhu fasawfa la'amri an qalilin yalumiha. Siapa yang memuji dunia kerana ia telah mendapat sedikit kegembiraan,
maka pasti ia akan mencelanya pada suatu masa yang akan datang kerana satu kesedihan.